Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam saya ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri dan keluarga baginda serta para sahabat. Sudah menjadi kewajipan umat untuk memahami dan mendalami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pengajaran yang seharusnya dijadikan panduan oleh umat Islam keseluruhannya. Maka hari ini saya ingin mengkongsikan pelajaran yang telah saya pelajari dan saya minati dalam mata pelajaran sirah tingkatan 3, iaitu tentang Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara kaum Madinah dengan kaum musyrikin Quraisy. Peristiwa tersebut berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. Antara latar belakang peristiwa ini, Rasulullah SAW telah bermimpi bahawa baginda memasuki Baitullah Al-Haram bersama para sahabatnya dalam keadaan aman dan bercukur rambut. Mereka tidak merasa takut kepada sesuatu, maka baginda memerintahkan orang ramai bersiap keluar ke Mekah bagi mengerjakan umrah dan bukan untuk berperang dengan Quraisy. Bilangan mereka seramai kira-kira 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram di situ. Sebab berlakunya perjanjian ini adalah orang Islam Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Apabila pihak musyrikin mendapat tahu hal ini, wakil mereka datang menemui Rasulullah untuk mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Maka Rasulullah menghantar Utsman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak musyrik itu. Utsman bin Affan ditahan dan tersebar berita bahawa beliau telah dibunuh. Orang Islam pun berikrar kepada Bai'ah Ridwan untuk menuntut bela atas kematian Utsman bersama-sama Rasulullah di bawah sebatang pokok. Kedengaran kaum Quraisy tentang bai'ah tersebut, kaum Quraisy telah menghantar utusan untuk membuat perjanjian. Oleh sebab nama perjanjian itu dinamakan di atas tempat berlakunya perjanjian tersebut, iaitu Hudaibiyah. Isi perjanjian Hudaibiyah beserta kesan perjanjian. Yang pertama adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan semasa penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah untuk menunaikan umrah. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi berpeluang menjalinkan hubungan dengan kabilah Arab yang lain. Yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, kaum Quraisy Mekah berpeluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Dan yang terakhir, sesiapa daripada pihak Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesannya, penduduk Mekah semakin ramai memeluk Islam. Pengajaran yang dapat saya kongsikan di dalam video ini adalah, yang pertama, sebagai seorang pemimpin, kita haruslah bijak merancang dan mengatur strategi. Selain itu, kita haruslah mengatasi masalah dengan tenang dan bijak membuat sesuatu keputusan. Manakala sebagai seorang yang dipimpin, kita perlulah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak dan sentiasa berganting bahu dan menyokong pemimpin. Yang terakhir, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara dan menepati janji yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, sejarah penghijrahan Nabi Muhammad SAW merupakan perjuangan baginda untuk menegakkan ajaran agama Islam. Baginda didorong dan didesak oleh keperluan untuk mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih menguntungkan demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam. Umat Islam harus mengambil iktibar daripada penghijrahan Rasulullah untuk meneruskan perjuangan hidup demi kebaikan umat Islam. Penghijrahan ini juga telah membuka satu lembaran baru dalam episod penyebaran dan perkembangan agama Islam.
Terlalu banyak kebaikan yang dinikmati oleh umat Islam dan umat manusia rentetan dari penghijrahan tersebut. Ini sahaja perkongsian ilmu yang dapat saya kongsikan di dalam video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.